Hai, so kita tengok terlebih dahulu apakah asas kepada kemunculan pentadbiran pendidikan Islam di Singapura. So untuk makluman semua, sejarah awal kemunculan pendidikan Islam di Singapura ini dikatakan berkembang sejak awal abad ke-19 sejajar dengan kedatangan Islam di Singapura itu sendiri. Jadi pendidikan Islam di Singapura ini telah disampaikan oleh para ulama yang datang dari 3 buah negara yang common lah, seperti Asia Tenggara, negara Asia Barat dan benua kecil India. Jadi para ulama yang bertungkus lumus dalam penyebaran pendidikan Islam ketika itu antaranya adalah Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Jamil Johor dan Syekh Mustafa Hussein. So, kelompok migran dari luar wilayah ini secara umumnya mereka daripada golongan Muslim yang kaya dan terdidik, sehingga mereka ini telah membentuk sebuah kelompok elit sosial dan ekonomi di Singapura. Mereka ini jugalah yang telah mempelopori perkembangan pusat pendidikan dan penerbitan Muslim, juga menjadi penyumbang terbesar kepada dana untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan dan organisasi sosial Islam yang lain. Jadi antara mereka ini dikenali dengan keluarga Al-Sagaf, Al-Kaf dan Al-Junaid. Jadi pentadbiran pendidikan Islam lebih terlihat jelaslah dengan pemerkasaannya melalui kemunculan madrasah, masjid dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Korang pernah dengar tak nama AMLA ataupun nama penuh dia? The Administration of Muslim Law Act. Kita panggil AMLA lah, yang mana dia ditubuhkan pada tahun 1965. Jadi pada tahun 1966, AMLA ini telah mencadangkan pembentukan Majlis Ugama Islam Singapura, dikenali sebagai MUIS, sebagai satu badan agama untuk menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan agama Islam di Singapura. So kita tengok seterusnya peranan MUIS. Silakan Kak Jiha. Okey, seterusnya kita pergi kepada organisasi yang menggerakkan pendidikan Islam di Singapura, iaitu MUIS, iaitu Majlis Ugama Islam Singapura. Okey, di mana antara tugas dan juga peranan MUIS ni ialah untuk memantau dan juga menguruskan perkembangan pendidikan Islam di Singapura melalui 2 bahagian, iaitu bahagian pertama Religious Education Cluster dan juga bahagian yang kedua Muslim and Social Development Cluster. Okey, di mana selain itu juga, MUIS ini juga dia telah membentuk kurikulum pendidikan Islam yang tersendiri yang disebut sebagai Singapore Islamic Education System, iaitu SIES, di mana SIES ni adalah satu kurikulum yang dibangunkan untuk pendidikan Islam di Singapura yang dilaksanakan secara separuh masa. Dan ianya bertujuan untuk menyediakan Muslim dari pelbagai peringkat usia untuk faham, berbangga dan juga mengamalkan Islam itu sebagai satu cara hidup dalam menghadapi cabaran semasa pada masa kini. Lihat kepada kepesatan pendidikan Inggeris di Singapura yang disebabkan oleh kepelbagaian kaum dan juga budaya, maka terdapat NGO yang juga mengambil berat dalam isu pendidikan bagi anak-anak Muslim. Okay, di mana NGO tersebut dinamakan sebagai Mendaki, dan nama asal NGO ialah Majlis ataupun dikenali sebagai Majlis Pendidikan Anak-Anak Islam. Okay, di mana pada tahun 1992, nama majlis ni telah ditukar kepada Yayasan Mendaki kerana pemimpin Melayu Muslim pada ketika tersebut telah menarik sokongan yang besar dalam kalangan kelompok Melayu Muslim dan juga pemimpin pada ketika itu. Okay, so yayasan ini dia memberi kuasa lah kepada masyarakat melalui kecemerlangan dalam pendidikan dalam konteks Singapura yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga agama. Di mana pada tahun 2002, Yayasan Mendaki ini diselaraskan dan juga memberi tumpuan kepada 4 bidang utama, iaitu bidang pendidikan, belia, keluarga dan juga pekerjaan. Okay, di mana Yayasan Mendaki ini juga dia telah bergabung ataupun bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan, sekolah, masjid, pertubuhan Melayu dan atau Islam dari aspek majikan, pusat komuniti dan juga pusat MAECS, yang di mana bertujuan untuk dijadikan sebagai pendukung dalam nak menggerakkan ataupun mengukuhkan pendidikan Islam di Singapura pada ketika itu. So ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem pendidikan Islam di Singapura, jom kita ke next subtopik. Seterusnya kita akan teruskan dengan peringkat pengajian di Singapura. Okey, kalau pertama peringkat pengajian dia dikenali sebagai kindergarten. Kindergarten ni dia bermula daripada 4 tahun hinggalah 6 tahun. Yang mana program pendidikan 3 tahun ini terdiri daripada ada nursery, lepas tu ada kindergarten 1 dan juga kindergarten 2. Okey, stage yang kedua mereka akan pergi dekat primary education. Primary education ni merupakan sekolah dasar Singapura yang mana terdiri daripada 4 tahun. 4 tahun ni maksudnya tahun 1 sampai tahun 4 mereka akan berada di foundation stage, dan tahun 4 dan tahun 5 tahunnya mereka akan berada di orientation stage. Di akhir kelas 6, seluruh siswa akan menjalani penilaian kemampuan akademik melalui primary secondary education ataupun dikenali sebagai PSLE. Dan peringkat seterusnya adalah secondary education. Secondary education ni merupakan program pendidikan khusus dengan tempoh 4 hingga 5 tahun, dan mereka akan ada 3 pilihan course ataupun 3 pilihan program. Yang pertama iaitu Express Akademik, yang kedua Normal Akademik dan yang ketiga Normal Technical. Setiap program ni menawarkan kemampuan dan minat akademik yang berbeza. Siswa dalam program Express Akademik akan menjalani ujian Singapore Cambridge General Certificate of Education ataupun dikenali sebagai GCE. Lepas tu dalam dia punya bracket O, lepas tu kalau yang ambil Normal Akademik mereka akan mengalami ujian GCE iaitu General Certificate of Education, tapi dalam bracket N. Dan seterusnya di Pre-University Education. Pre-University Education ini merupakan pendidikan di tingkat pre-university yang dirancang untuk siswa yang ingin melanjutkan pelajaran di universiti setelah menjalani program pengajian selama 2 atau hingga 3 tahun. Di tingkat ini siswa akan menjalani GCE juga tapi dalam bracket A-level. Dan seterusnya tingkat terakhir sekali adalah G University atau universiti terkenal yang di Singapura seperti
University, National University of Singapore, Nanyang Technology University, Singapore Management University dan Singapore University of Technology and Design. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula kepada beberapa contoh institusi pengajian yang mana kita kata boleh dijadikan contoh dari segi pentadbiran ataupun sistem dalam pendidikan Islam. Jadi di Singapura ni sekolah agama disebut sebagai madrasah lah. Kebanyakannya ditubuhkan oleh ulama yang mewakafkan tanah untuk tujuan pendidikan Islam kepada masyarakat Islam di Singapura. Jadi jom kita tengok yang pertama sekali iaitu Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Jadi madrasah ini merupakan madrasah yang kedua tertua di Singapura yang semakin berkembang sehinggalah ke hari ini. Jadi sekarang ni seramai lebih 1,000 orang pelajar di madrasah ini yang mana bukan daripada kalangan orang Singapura saja tapi termasuk jugalah negara kita iaitu Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Jadi madrasah ini memperkenalkan kelas grooming iaitu untuk pelajar mereka supaya mereka boleh memimpin. Terdapat kelas agama khas pada waktu petang untuk pelajar yang bersekolah kerajaan pada waktu pagi dan di sini juga terdapat kurikulum arus perdana di samping kurikulum agama dan bahasa Arab lah yang utamanya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula kepada beberapa contoh institusi pengajian yang mana kita kata boleh dijadikan contoh dari segi pentadbiran ataupun sistem dalam pendidikan Islam. Jadi di Singapura ni sekolah agama disebut sebagai madrasah lah. Kebanyakannya ditubuhkan oleh ulama yang mewakafkan tanah untuk tujuan pendidikan Islam kepada masyarakat Islam di Singapura. Jadi jom kita tengok yang pertama sekali iaitu Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Jadi madrasah ini merupakan madrasah yang kedua tertua di Singapura yang semakin berkembang sehinggalah ke hari ini. Jadi sekarang ni seramai lebih 1,000 orang pelajar di madrasah ini yang mana bukan daripada kalangan orang Singapura saja tapi seterusnya yang kedua kita pergi kepada Madrasah As-Saghar. Madrasah ini dibina tahun 1912 di atas tanah yang diwakafkan oleh Syed Muhammad bin Syed As-Saghar. Jadi inilah madrasah yang tertua sekali di Singapura. Madrasah ini menyediakan pengajian ilmu Islam, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Madrasah ini asalnya untuk lelaki dan perempuan tapi selepas kedudukan Jepun di Singapura ramai pelajar perempuan yang mula mendaftar berbanding pelajar lelaki yang makin berkurang dan akhirnya ditetapkan sekolah ini, madrasah ini untuk pelajar perempuan saja. Kemudian contoh yang akhir sekali ialah Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Ini pun khas untuk pelajar perempuan saja, iaitu dari peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat pra-universiti. Dari segi pentadbiran dan pengurusan, madrasah ini diurus oleh Jawatan Kuasa Pengurusan yang dilantik 2 tahun sekali oleh Kementerian Pendidikan dengan nasihat MUIS yang diterangkan awal pembincangan tadilah. Mata pelajaran yang ditawarkan di sini pula ialah pelajaran agama Islam dan juga kurikulum Kementerian Pendidikan di Singapura. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kurikulum pendidikan Islam di Singapura. So, kalau di Malaysia, kita mempunyai kurikulum tersendiri seperti KSSM dan KSSR. Maka begitu juga di Singapura, bagaimana mereka juga mempunyai kurikulum tersendiri yang dikhususkan bagi subjek pendidikan Islam. Okay, Majlis Ugama Islam Singapura atau MUIS telah pun membentuk kurikulum pendidikan tersendiri yang disebut sebagai Singapore Islamic Education System atau lebih dikenali sebagai SIES. So, dalam kurikulum tersebut terdapat 3 jenis pendidikan Islam untuk masyarakat Islam iaitu pendidikan separuh masa, pendidikan sepenuh masa dan program pengajian Islam awam. Bagi pendidikan separuh masa, mereka telah memperkenalkan satu kurikulum khas yang dinamakan sebagai kurikulum Alive. So, apakah kurikulum Alive ini? Kurikulum Alive ini telah memperkenalkan madrasah dengan yang menyasarkan pendidikan Islam untuk 4 tahap, iaitu yang tahap pertama pelajar yang berusia 5 hingga 8 tahun atau dipanggil sebagai kids. Dan kemudian tahap kedua iaitu kanak-kanak berusia 9 hingga 12 tahun yang disebut sebagai twins. Dan tahap ketiga pula yang pelajar yang berusia 13 hingga 16 tahun yang disebut sebagai teens. Dan hari sekali iaitu belia yang berusia 17 hingga 20 tahun yang disebut sebagai youth. So, dalam kurikulum Alive ini terdapat 4 mata pelajaran iaitu yang pertama faith and practice, iaitu akidah dan fiqh. Yang kedua character and life skill atau dikenali sebagai akhlak. Yang ketiga iaitu social and civilizational Islam atau kita kenali sebagai sirah dan tarikh. Dan yang terakhir sekali iaitu Quranic literacy, iaitu Iqra dan Quran. Dan bagi pendidikan sepenuh masa di Singapura, kurikulum ini dikenali sebagai kurikulum diniyah ataupun azhari dan juga kurikulum kebangsaan iaitu ilmu sekular, ilmu duniawi. Bagi kurikulum diniyah, pelajar akan mempelajari subjek pendidikan Islam yang meliputi syariah dan usul fiqh serta subjek bahasa Arab. Dan bagi kurikulum kebangsaan, pelajar akan mempelajari 6 subjek asas iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, geografi, sejarah dan satu lagi matematik. Sebagai contoh di Madrasah Al-Junaid, fokus utama mereka adalah untuk melahirkan guru atau ulama. So, oleh itu madrasah ini akan memberi tumpuan kepada subjek diniyah dan menawarkan beberapa subjek kebangsaan yang utama iaitu seperti matematik, English dan sains. Dan yang terakhir sekali ialah pengajian Islam awam. Dan sasaran utama pengajian Islam ini adalah untuk masyarakat awam yang dilaksanakan pada hujung minggu. So, antara kelas yang dilaksanakan ialah kelas Fardu Ain, kelas Bahasa Arab, kelas untuk Muslimah sahaja, kelas Haji dan Umrah, dan kelas Al-Quran. Dan terdapat juga beberapa masjid yang menjalankan aktiviti pengajian Islam seperti Darul Quran, Darul Hadis, Darul Fiqh, pemikir-pemikir Islam masa kini dan sebagainya. So, itu sajalah antara kurikulum yang dilaksanakan di Singapura.
Seterusnya saya akan sambung untuk perbandingan sistem pendidikan Islam antara Singapura dan Malaysia. Mana yang dapat kami dapati daripada kedua buah negara adalah dari sudut organisasi yang menguruskan pendidikan Islam itu sendiri. Di mana di Malaysia terdapat 3 susugalo yang menguruskan pendidikan Islam. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di bawah bahagian pendidikan Islam. Kedua adalah Jabatan Pendidikan Negara JPN di bawah sektor pendidikan Islam. Ketiga adalah Pejabat Pendidikan Daerah PPD di setiap negeri. Manakala di Singapura seluruhnya di bawah naungan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, bahagian Religious Education Cluster and More Social Development Cluster. Selain itu, perbandingan yang kami dapati adalah dari sudut jenis pendidikan, sekolah, kurikulum dan mata pelajaran. Di Malaysia, pendidikan tidak formal ada 2, pertama pondok. Pondok ini adalah pengajian secara tradisional, belajar kitab-kitab Torah, ilmu akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Kedua adalah pengajian di masjid. Manakala di Singapura, pendidikan tidak formal ada 2, madrasah separuh masa dengan pengajian Islam awam. Madrasah separuh masa dijalankan pada hujung minggu ataupun 2-3 kali seminggu. Ada 2, madrasah masjid dan madrasah swasta. Madrasah masjid membawa kurikulum alif di bawah Singapore Islamic Education System iaitu SIS. Manakala madrasah swasta membawa kurikulum diniyah mana tumpuannya pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Madrasah swasta berbentuk tuition. Di bawah pendidikan tidak formal Singapura yang kedua adalah pengajian Islam awam. Di bawah pengajian Islam awam ada 2. Pertama adalah pertubuhan. Pertubuhan ini adalah pendokong kepada pelaksanaan pendidikan Islam melalui aktiviti dakwah dan kelas-kelas pengajian agama. Contohnya Andalus Corporation. Selain itu dapat juga kelas bimbingan nursery, prasekolah, kanak-kanak, menengah, remaja dan dewasa, tahfiz hinggalah peringkat diploma. Yang kedua adalah masjid. Masjid ni di bawah kurikulum Singapore Islamic Education System iaitu SIS. Di masjid ada 4 peringkat umur. Ada kids, twins, teens dan youth. Boleh tengok peringkat-peringkat umur tersebut. Dan mata pelajaran yang diajarkan di masjid antaranya adalah akidah dan fiqh, akhlak, sirah dan tarikh, Iqra dan Quran. Untuk pendidikan formal pula, kalau kat Singapura ada pendidikan formal dia adalah melalui madrasah sepenuh masa. Iaitu dekat madrasah sepenuh masa ni kurikulum yang digunakan ialah kurikulum Azhari dan kurikulum kemasaan. Untuk kurikulum Azhari ada subjek bahasa Arab dan pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam tu ada 6 subjek Azhari yang terdiri daripada komponen syariah dan usuluddin. Manakala kurikulum kemasaan pula contoh mata pelajaran macam subjek BM, BI, matematik, sains, sejarah, geografi dan lain-lain. Untuk kalau di Malaysia pula pendidikan formal di Malaysia macam yang kita tahu ada peringkat prasekolah, peringkat rendah dan peringkat menengah. Kalau peringkat prasekolah, kurikulum yang digunakan ialah kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau KSPK. Kalau peringkat rendah menggunakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Dan kalau peringkat menengah pula ada banyak jenis sekolah macam SMK, SMKA, SBP, MRSM, SABK dan lain-lain. Untuk SMK, kurikulum yang digunakan ialah kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Seterusnya untuk SMKA, SABK, Ma'had Tahfiz. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum bersepadu dini KBD dan kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Untuk KBD dia berasaskan bahasa Arab dan antara mata pelajaran dia ialah Usuluddin, Syariah, Lughah Arabiah Al-Masirah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah, Al-Adab wal-Balaghah. Dan manakala KBT pula dia punya mata pelajaran ada mata pelajaran akademik dan tahfiz. Maksudnya pelajar tu kena hafal 30 juzuk di samping diorang belajar subjek akademik lah. Dan ada sebahagian sekolah yang ada tingkatan 6 menggunakan kurikulum tingkatan 6 untuk STEM. Seterusnya untuk MRSM dan SBP serta sekolah teknik dan college vocational untuk subjek pendidikan Islam diorang menggunakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM, samalah macam SMK yang kelas aliran agama tu. Dan akhir sekali tahfiz model ulul albab yang menggunakan kurikulum tahfiz model ulul albab. Antara mata pelajaran yang diajar mata pelajaran akademik seperti BM, BI, Math, Admat, Fizik, Bio, Kimia, Pendidikan Islam, Sejarah, Bahasa Arab, Bahasa Antarabangsa, PJK. Samping itu Hifzul Quran iaitu pelajar kena menghafal 30 juzuk Al-Quran dan memahami makna dia. Dan akhir sekali maharat Al-Quran seperti tajwid, qiraat dan lain-lain. Seterusnya kita pergi kepada organisasi yang menyumbang dana bagi perkembangan pendidikan Islam di Singapura iaitu Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. MUIS adalah badan berkanun yang bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan komuniti Muslim di Singapura. Ia ditubuhkan pada 1 Julai 1968 di bawah penguatkuasaan Akta Administration of Muslim Law Act iaitu AMLA. Ia juga berada di kendalian Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia di Singapura. Badan inilah yang berperanan untuk menasihati Presiden dalam perihal Islam di Singapura dan mereka jugalah yang membentukkan dana dalam sektor pendidikan Islam di Singapura.
Majlis Ugama Islam Singapura menyumbang dalam pelbagai aspek iaitu dana zakat, skim bantuan madrasah tabung kemajuan iaitu PROMAS dan lembaga beasiswa kenangan maulud atau LBKM. Sumbangan MUIS yang pertama adalah dana zakat. Dana zakat diperuntukkan dalam bentuk secara langsung, sumber, peluang peningkatan untuk asatiza dan bantuan kewangan kepada pelajar pendidikan Islam yang memerlukan. Ia juga diperuntukkan bagi pembangunan buku teks dan kurikulum pendidikan Islam di Singapura. Mereka jugalah yang membiayai pembangunan berterusan kepimpinan dan tenaga pengajar persaudaraan madrasah seperti Leaders in Education dan Management and Leadership in School. Baiklah, saya akan teruskan dengan sumbangan MUIS yang kedua iaitu Skim Bantuan Madrasah Tabung Kemajuan, di mana skim bantuan ini dibiayai oleh zakat dan diberikan kepada pelajar yang kurang mendapat hak istimewa. Kemudian melalui skim bantuan ini juga mereka memperkenalkan PROMAS Performance Award, di mana penghargaan ini diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan pra-universiti yang berprestasi tinggi, di mana mereka akan mendapat bantuan tambahan dari segi perbelanjaan sekolah, makanan dan juga allowance pengangkutan. Sumbangan MUIS yang ketiga pula ialah Lembaga Beasiswa Kenangan Maulud iaitu LBKM, ataupun nama lainnya ialah Lembaga Tabung Beasiswa Peringatan Ulang Tahun Nabi Muhammad SAW. Okey, beasiswa ini diperuntukkan kepada pelajar di luar sektor madrasah, iaitu mereka membantu pelajar yang kurang bernasib baik untuk melanjutkan pengajian tinggi pilihan mereka.